wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Suara saya jelas sampai belakang? Okey. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, puan-puan, jemaah sekalian yang saya hormati, Imam besar kita Tuan Haji Azhar, pengerusi besar kita Tuan Haji Daud, dan semua orang-orang besar kita, jemaah sekalian di dalam surau ataupun di luar daripada surau. Sama-sama kita doakan semoga pada pagi ini yang penuh dengan barakah ini, wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam, yang dikatakan sebagai carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Dan ramai ulama kita menekankan malam 27, iaitu malam tadi. Seorang ulama tafsir yang tersohor di dunia, pengarang kitab Al-Fawzul Kabir, menerangkan dalam tafsirnya, salamun hatta matla'il fajr. Dalam surah Al-Qadar itu, matla'il fajr itu dikatakan sampai naik matahari. Matla' al-fajr, sampai fajar itu habis. Jadi kita ada masa sikit lagi lah. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semalam itu sebagai malam Lailatul Qadar, masa-masa akhir ini sampai isyraq nanti juga dikira sebagai sebahagian daripada Lailatul Qadar. Itu tafsir yang ada dalam kitab Fawzul Kabir. Boleh berdoa tuan-tuan, teruskan berdoa sambil-sambil kita mendengar kuliah perkongsian ilmu. Niatkan iktikaf, jangan tinggal. Niatkan iktikaf. Saya yang lupa ni juga mengingatkan diri saya, teruskan kita niat iktikaf. Moga-moga Allah telah pilih kita semalam daripada maghrib sampailah saat ini kita berada di malam yang penuh dengan barakah Lailatul Qadar. Bukan senang. Syukur tuan-tuan, puan-puan, ramai orang dah meninggal kita, ramai orang yang dah pergi sebelum daripada kita. Tak cukup pun puasa tahun ni 30 hari. Dan kita walaupun hari ni hari yang ke-27, siapa pun tak boleh jamin kita boleh hidup sampai 28, 29 dan 30. Ini tuan-tuan, salah satu sifat dalam ibadat
yang saya nak kongsi bersama tuan-tuan pada pagi ini ialah syukur. Syukur tu penting. Syukur sangat-sangat. Lepas ni kita nak belajar, kita doa, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami menadah tangan padamu ya Allah di pagi yang penuh dengan mulia dan barakah ini ya Allah. Kami nak menzahirkan syukur kami kepadamu ya Allah. Syukur Engkau telah pilih kami ya Allah, berada dalam majlis ilmu ya Allah, berada di tempat yang Kau sukai ya Allah. Pilihlah kami ya Allah sehingga akhir hidup kami ya Allah. Kami syukur sangat saya ya Allah, Kau telah berikan kami ruang dan juga peluang ya Allah untuk kami berpuasa sehingga pada hari ini ya Allah, untuk kami beribadat sehingga hari ini ya Allah. Terus pilih kami ya Allah. Ya Allah, syukur ya Allah. Kami nak zahirkan syukur kami ya Allah, ya Rabbal Alamin. Teruskan berdoa tuan-tuan puan-puan. Kan teruskan berdoa, sebab syukur ni ramai orang yang lupa. Sebab itulah di Quran banyak kali Allah sebut qalilam ma tashkurun. Sikit je orang bersyukur, sikit. Tu imam kita baca tadi surah Al-Mulk, kalau tak silap saya, betul ya tu imam? Dalam ayat surah Al-Mulk ni ada satu perkataan qalilam ma tashkurun. Sikit je orang bersyukur ni. Sedangkan Allah jawab di ayat lain, la in syakartum la azidannakum. Kau banyak syukur, insya-Allah aku tambah nikmat. Banyak bersyukur, insya-Allah aku tambah nikmat. Jadi antara sifat yang boleh kita belajar sepanjang bulan puasa ini ialah syukur ya Allah. Sifat yang kedua ialah insaf. Insaf, sesal. Insaf, sedih. Kan? Insaf. Kita menginsafi diri kita. Syukur tadi satu, kita insaf diri kita. Sekarang kalau Allah pilih apa yang kalau Allah tak pilih kita, daripada dulu zaman kita muda kecil-kecil kan, kalau Allah tak pilih kita, jadi kita insaf sekarang ni. Alhamdulillah, syukur. Dan kita nak menzahirkan keinsafan kita, bahawa kita betul-betul syukur tadi, dan juga kita insaf atas apa yang telah berlaku, apa yang telah kita buat. Kan? Banyak benda yang sepatutnya yang kita buat zaman-zaman kita kecil-kecil, zaman kita muda-muda, kita dah terlepas. Sifat yang seterusnya ialah harap. Tadi apa dia? Mula-mula syukur. Syukur. Insaf. H ialah harap. Dalam Quran banyak disebut. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap sangat jumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan, beramallah dengan amalan-amalan yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali syirik dengan aku. Jadi kita nak harap sangat ya Allah, amalan yang telah kita buat, terutamanya puasa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima. Sebab itulah doa yang kita jangan lepas daripada mulut kita, Rabbana taqabbal minna. Setiap kali kita beribadat, setiap kali kita buat satu benda yang sedekah ke, infak ke, tolong orang ke, kita semayang ke, kita puasa ke, kita zikir ke, kita baca Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau nak ambil ayat Quran, tu ayat Quran. Rabbana taqabbal minna. Jom baca sama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, anak dia. Allah suruh dia apa dia? Bina Kaabah. Allah suruh dia, dia pun buat. Lepas dia buat apa yang Allah suruh, dia minta sekali lagi kepada Allah, Rabbana, ya Allah, tolong terima amalan aku. Padahal kerja tu Allah suruh. Sepatutnya kerja yang bos suruh ni kira settle lah kan. Tapi sebagai seorang hamba, Ibrahim dan juga Ismail alaihi wassalam
dia meletakkan bahawa pengharapan dia supaya Allah terima amalan dia. Jadi doa-doa ni kita boleh amalkan sepanjang hidup kita. H adalah harap. S-I-H-A. A ialah azam. Azam kita kena kuat. Azam kita musim-musim ni kena kuat. Sebab apa dia? Sebab 2-3 hari lagi syaitan dan iblis, kepala-kepala dia, inspektor ke atas lah, sampai IGP dia tu, kan? Sampai IGP dia akan terlepas, dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita azam betul-betul, ya Allah, berilah kemudahan kepada aku, ya Allah. Aku berazam, ya Allah, hari ini merupakan hari yang terbaik aku. Sebab manusia ni ada 3 hari. Selalu saya ulang, kan? Semalam yang dah pun jadi rekod, 26 Ramadan dah jadi rekod. 25 Ramadan hari Jumaat tu pun dah jadi rekod. Itulah Jumaat terakhir bulan puasa pada tahun ini. Apa yang telah kita buat dah jadi rekod, tak boleh nak ubah dah. Kalau kita zikir sikit, kita selawat sikit, itulah hasil yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hari pertama kita. Hari kedua kita ialah hari esok. Esok kita ni, apa yang kita rancang, apa yang kita nak buat, tapi kita tak boleh nak kontrol lagi. Cuma kita boleh rancang dan buat cadangan apa yang kita nak buat. Dan hari ketiga kita ialah hari ini. Jadi azam kita mesti kuat. Azam kita mesti kuat. Inilah hari terbaik aku. Inilah hari terbaik aku hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah pilih kita pagi ini lagi, kan, berada di tempat yang paling baik. Paling baik. Ahabbul makan ilallah. Tempat yang paling Allah suka ialah masjid ataupun surau. Dan tempat Allah yang paling tak suka ialah pasar. Jangan lebih pasar daripada surau kita, kan? Tapi kalau pergi surau pun ada baca dia, ada baca doa dia, yang di mana dengan bacaan doa tadi kita akan dapat banyak ganjaran-ganjaran. Sebab di pasar ni banyak kali kita diganggu, sehingga ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun kadang-kadang tu tak teringat langsung semasa duduk dekat pasar. Dan akhir sekali T. S apa dia? S I H A T. Takut. Takut. Senang nak ingat, sihat. S I H A T. Kita nak buat amal, cuba datangkan perkara-perkara ni kepada kita. Sebab kita dah dilatih selama sebulan ni. Jadi T tu takut. Ya Allah, aku takut, ya Allah. Kat tangan sekali lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami menadah tangan padamu, ya Allah. Kami nak menzahirkan rasa takut kami, ya Allah. Amalan yang kami buat sama ada Kau terima ataupun tak terima, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah amalan kami, ya Allah, amalan yang Kau terima, ya Allah. Janganlah jadi amalan kami amalan yang hanya menjadi debu berterbangan di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kau terimalah amalan kami. Kami takut azab-Mu, ya Allah. Kami takut azab kubur-Mu, ya Allah. Kami takut azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takut, tuan-tuan. Sebab itulah dalam kalimah takwa tu ada 4 KPI yang kita boleh ukur untuk diri kita. Puasa ni Allah nak bagi kita matlamat utama adalah takwa. Takwa ni kita boleh ukur. Kita boleh ukur. Saya yang bercakap, tuan-puan yang mendengar, dan mereka di luar sana pun sama saja. Sebab tu Allah kata dalam Quran 183 Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu. Allah guna perkataan ya. Ya ni untuk orang dekat. Ni ya juga. Tuan nama apa? Nuh. Jom. Jom. J-O-M. Oh, Jom. Oh, hebat. Oh, nama Jom. Ya Jom. Ya. Yang belakang pun Allah guna ya. Dan di luar sana pun Allah guna ya. Mana yang dekat dengan kita pun Allah guna ya. Yang jauh pun Allah guna ya.
Jadi bulan puasa ni, ya ayyuhallazina amanu, datang bulan puasa ni, puasalah kamu. Yang dekat, yang selalu datang masjid, ataupun yang tak pernah datang masjid pun puasa. Sebab tu kita melihat hati-hati kita dalam bulan puasa ni terlalu lembut. Lembut, sejuk, ringan nak buat ibadat. Betul tak? Kita datang masjid, tengok sebelah, tak pernah aku nampak pun dia ni. Kan? Alhamdulillah. Sebab bulan puasa ni hati kita lembut. Jadi ya jom, kan, di depan saya ni, ya belakang sana, ya di luar sana pun kita panggil bulan puasa ni. Bulan puasa ni. Sebab itulah gunakanlah bulan puasa ni dengan sebaik mungkin untuk capai takwa. Dalam surah, saya tak ingat surah apa, ada satu ayat yang Allah kata, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Tuan-tuan, puan-puan boleh rujuk lepas ni. Allah terima amalan hanya daripada orang yang bertakwa. Orang yang mukmin, muslim, yang kuat takwa dia, yang ada takwa tu, Allah terima amalan dia. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jadi proses latihan takwa telah kita lalui sekarang ni, hari yang ke-27. Takat mana takwa kita? Di takat mana takwa kita boleh diukur dengan 4. Kalau orang pejabat dia panggil KPI ya. 4 apa KPI bahasa kita? Haji Daud mengurusi kita. Apa KPI? Indikator. Petunjuk. Kan, petunjuk. Nak ukur kita punya takwa, ukur 4 ni. Yang pertama ialah al-khauf bil jalil. Takut kita dengan Allah takat mana? Bulan puasa ni yang kita duduk bina ni, kita duduk train, kita duduk develop ni. Bulan puasa ni kita nak membina takut kita dengan Allah. Kalau sebelum puasa takat ni, bulan puasa seharusnya macam ni. Takut kita dengan Allah. Sebab itulah Nabi sebut berapa ramai orang yang berpuasa celaka. Sebab dia tak gunakan peluang betul-betul untuk membina takut dia dengan Allah. Sebab kalau kita takut dengan manusia, kita tak akan jumpa dia. Kita nak lari. Betul tak? Haji Jom. Suka saya sebut nama Haji Jom. Boleh buat dalam doa kita. Kan? Kita takut kat seorang tu, kat bos kita dia takut. Kan? Kita akan lari. Kita akan jauh. Tapi takut dengan Allah, kita akan dekat. Itu beza dia. Beza dengan makhluk. Kita takut kat makhluk, kita akan lari. Dia lalu kita lari. Kita tak nak pergi dekat dengan dia. Tapi takut dengan Allah, dia akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan takut kita. Jadi adakah kita ni dekat dengan Allah 27 hari ni? Makin dekat ke, makin jauh ke, ataupun sama ke ya belum puasa dengan masa puasa? Kita nak ukur. Sebab dia boleh ukur. Takwa ni boleh ukur. Al-khauf bil jalil. Itu yang pertama. Yang kedua, al-amal bit tanzil. Ni tuan-tuan, kitab kecil ya, tapi kitab ni dinamakan wahyu Allah. Al-amal bit tanzil. Berapa banyak yang kita baca, kita faham, kita amal, dan juga kita sebar. Dan bonus dia kalau kita boleh ingat lah. Baca, alhamdulillah, program tadarus kita berjalan. Harap-harap lepas ni pun berjalan, insya-Allah. Ingat, kita nak ingat juga sikit-sikit sebab kita nak bawa masuk sembahyang kita. Kan? Baca, ingat, faham, fikir, amal, sebar. Itu tuntutan Al-Quran. Ada 6. BIFFAS. Baca, ingat, faham, fikir, amal, sebar. Quran kita. Al-amal bitanzil. Sejauh mana, takat mana? Sebelum puasa, semasa puasa ni 27 hari, kan? Macam mana kita punya indikator kita, penunjuk prestasi kita. Itu nombor 2. Nak ukur takwa kita. Sebab apa dia? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah akan terima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga ialah ar-ridha bil qalil. Hati kita yang dalam, jiwa kita nak latih
supaya sentiasa positif, redha, syukur. Walaupun kita dapat ganjaran dia sikit je. Sikit je. Bahasa kita sekarang apa dia? Ciput kan, ciput. Dapat ciput dia. Aku buat banyak dah. Ciput je. Macam mana kita nak latih? Nak latih diri kita ni. Kita rasa kita dah buat banyak kan, buat kerja dunia ni dah banyak. Sikit je dapat. Ciput je. Macam mana nak latih? Jadi kita boleh bandingkan yang sebelum puasa dan juga semasa puasa. Dan yang keempat ialah al-isti'dad li yaumir rahim. Dalam bahasa Arab dia cantik dia punya bahasa dia. Kan at-taqwa yang pertama, al-khaufu bil jalil wal 'amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Dia lam. Cantik. Persiapan, persediaan kita untuk kita beralih ke alam barzakh. Takat mana kita buat? Semalam saya dapat berita seorang ahli syura. Kan? Seorang ahli syura, nama Haji Syekh Muhammad Said Muhammad. Ahli syura, Jemaah Tabligh di Seri Petaling, meninggal lepas asar. Semoga Allah tempatkan arwah bersama dengan muttaqin, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, kami nadah tangan padamu ya Allah. Kami memohon padamu ya Allah kepada arwah-arwah yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ibu bapa kami ya Allah. Ibu bapa kami ya Allah. Saudara mara kami ya Allah. Sahabat handai kami ya Allah. Jiran tetangga kami ya Allah. Kaum muslimin dan juga kaum muslimat ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah mereka bersama muttaqin ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur mereka ya Allah taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah azab kubur daripada mereka ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami nanti ya Allah bersama mereka ya Allah di syurga-Mu Jannatul Firdausil A'la. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa kita diterima oleh Allah, dimakbulkan dan didengar oleh Allah. Allahu akbar. Jadi yang terakhir tadi ialah al-isti'dad li yaumir rahim. Persiapan, persediaan kita menghadapi mati kita. Bila kita mati ni, mulut kita senang ya. Anytime, anywhere, any position, any condition, mulut cakap lah. Tapi dalam yakin kita, percaya kita tu takap mana? Allah kan? Takap mana kepercayaan kita? Anywhere, anytime, any situation, any position. Takap mana? Kita boleh mati pada bila masa. Saya yang bercakap boleh collapse. Tuan-puan pun ada yang dah collapse dah. Kan? Tapi kita kejut balik, sedar balik tu kan. Tuan-puan yang duduk pun boleh collapse. Boleh collapse. Sebab yang collapse awal tu sebab majlis ilmu ni dia penuh dengan sakinah, ketenangan. Tempat lain payah nak tidur, betul. Majlis ilmu masa dengar khutbah, time tu yang sedap. Keroh bunyi-bunyi. Alhamdulillah. Syukur. Syukur pada Allah. Kuat-kuat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah syukur. Jadi 4 indikator. Saya ulang balik Yang pertama ialah takut kita dengan Allah. Kita kena ukur. Yang kedua ialah ni, sejauh mana kita beramal dengan Quran. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Dalam ni ada ni. Kan sebab Quran ni selain daripada kita tilawah, ni tadarus ni dia panggil tilawah, baca, ada 2 lagi T yang kita kena buat tuntutan dia kalau nak senang. T yang pertama tadilah tadarus ataupun tilawah. Yang kedua ialah terjemah, faham makna dia. Yang ketiga ialah tadabbur, tahu punya mesej Allah. Faham makna tu satu, tapi tahu mesej Allah, bagaimana dia nak buat. Kalau larangan Allah macam ni, kalau suruhan Allah macam ni. Jadi kalau kita ada 3 T untuk Quran kita, insya-Allah. Jadi yang ketiga ialah ar-ridha bil qalil. Nak latih jiwa kita, hati kita sentiasa qanaah, sentiasa tenang, sentiasa bersyukur walaupun kita terima ganjaran dia tak setimpal dengan apa yang kita buat. Sebab itu semua milik Allah.
Dan yang keempat ialah al-isti'dad liyaumir rahil, persiapan kita untuk menemui Allah pada bila-bila masa. Saya umur 50. Adik kita yang sebelah kanan saya tadi, budak kecil lagi, dapat sah pertama. Alhamdulillah, bukan senang je. Nak dapat sah pertama. Adik kita tadi. Ada lagi tu? Dia dapat sah pertama. Ui, bukan senang. Nak dapat sah pertama malam Lailatul Qadar. Kalau dapat Lailatul Qadar. Dia umur macam berapa dia? Umur dia? Ujung tu. Berapa umur? 20. Berapa? 11 tahun. 11 tahun. Kan ada orang yang umur 60, 70. Tak semestinya yang 70, 80 tu yang pergi dulu. Saya nombor 2, dia nombor 3. Dalam hukum mati, dia tidak ada sifir. Hukum hidup, lahir ada sifir. Kan? Haji Daud lahir dulu, kemudian saya, kemudian budak tu. Tapi hukum mati, Allahu a'lam. Tak ada sifir. Jadi sejauh mana kita siap sedia untuk kita menghadapi mati kita. Jadi ini saya nak cakap sikit tentang mati, ataupun sedikit sebanyak kesan daripada puasa kita ni. Apa yang kita nak sebenarnya puasa kita ni? Selain daripada hadiah yang terbesar ialah maghfirah, ataupun keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hadiah terbesar untuk kita. Apa yang kita nak sangat daripada puasa kita ialah istiqamah. Istiqamah. Apa yang kita buat selama sebulan ni ataupun 27 hari ni, kita dapat teruskan 3 hari terakhir ni. 3 hari lagi, hari 27, hari 28, 29, 30, malah makin meningkat ni. Jangan ingat malam Lailatul Qadar, lepas ni boleh rehat. Tak ada. Hari tu pun, hari 25 pun orang kata pokok mana jatuh dekat Putrajaya, tak bangun-bangun. Kan? Orang kat mana? Jalan mana? Tu Lailatul Qadar tu. Tu dah terlepas dah. Tak ada. Nabi cakap carilah pada malam-malam ganjil sampai ke malam akhir. Malam 29, malam 30 ada lagi. Jadi kita punya graf kita makin naik sampai maksimum ni. Dia punya climax, kita minta pada Allah ialah istiqamah. Jadi hari-hari terakhir ni, tuan-tuan, puan-puan, tambah lagi satu doa, ya Allah, tolong beri aku istiqamah dalam beramal. Tolong beri aku istiqamah. Sebab istiqamah cukup penting. Saya nak berkongsi ayat Fussilat 30. Ayat Fussilat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Fussilat ayat 30. Orang yang mengatakan, mereka yang mengatakan Tuhan aku Allah. Qalu rabbunallah, Rabbu aku Allah. Allah yang segala-galanya. Allah yang beri aku rezeki, Allah yang beri aku hidup, Allah yang mematikan aku, Allah yang beri aku makan, Allah yang menggerakkan aku ke masjid, Allah yang memberi aku keluarga yang bahagia, Allah yang mentakdirkan aku dengan apa-apa musibah. Allah. Iman dia kuat, dijadikan Quran. Sebab Quran ini ada dua fungsi dia. Quran ni dua fungsi utama Quran. Yang pertama, kita nak kenal siapa Allah. Ini dalam Quran ni ada. Siapa Allah ada dalam Quran. Kita baca 30 juzuk tu kan, 6,236 ayat, insya-Allah kita akan dapat belajar siapa Allah. Yang kedua, Allah nak ajar kita dalam Quran ni bagaimana nak sembah dia. Dua benda besar dalam Quran. Sebab tu Allah cerita kisah-kisah Nabi. Kisah Nabi ni bukan dongeng. Bila Allah cerita dalam Quran, Allah nak beritahu kita sesuatu yang kita belajar, macam mana nak sembah aku. Macam mana Nabi-Nabi dahulu, kaum-kaum dahulu, mereka kenal aku, dan bagaimana mereka sembah aku, dan mereka yang tak sembah aku, apa yang aku buat. Itu cerita dia. Sebab tu dalam Quran sebut kisah-kisah Nabi ni la'allakum tatadzakkarun. Semoga engkau semua ni, kita semua ni mengambil iktibar, peringatan. Jadi kalau kita tak tahu apa isi Quran, letih kita. Jadi kita minta dengan Allah, ya Allah, panjanglah umur aku, berilah kesihatan pada aku nak terus belajar dan terus belajar untuk amal, baca Quran, amal Quran, dan sebarkan ilmu dan agamamu, ya Allah. Minta dengan Allah betul-betul, insya-Allah. Jadi ayat ni jam itu betul. Betul.
Kita akan berhenti insya-Allah. Habis kita berhenti, kita boleh solat Isyraq 15 minit selepas Isyraq. Isyraq pukul 7 subuh insya-Allah. Kita akan berhenti. Saya nak habiskan poin ini, istiqamah. Istiqamah benda paling berharga tuan-tuan, puan-puan. Kita tak guna menjadi hamba Ramadan. Bulan Ramadan saja 30 hari kita datang surau. Bulan Ramadan saja kita tadarus. Bulan Ramadan saja kita zikir pagi petang. Bulan Ramadan saja kita infak. Tak guna tuan-tuan, puan-puan. Bukan tak guna dalam arti kata tak ada nilai. Tapi kalau kita tidak diberi hidayah untuk istiqamah sampai akhir hayat kita, itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi dalam Quran ayat Fussilat ayat 30 ni bagi tahu mereka yang kata Allah, Tuhan aku Allah, summastaqam, dia pegang betul-betul istiqamah. Apa yang dia akan dapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan bersamanya, akan turun bersamanya malaikat, sentiasa bersama kita. Dan seorang ulama, saya tak ingat nama dia, Waqi', seorang ulama nama dia Waqi', menyebut malaikat ni ada 3 situasi, 3 masa yang dia akan bersama kita. Bagi orang yang istiqamah tadi, bagi yang kata Allah, Allah, Allah dan istiqamah, pegang betul-betul. Sebab tu kalau kita baca cerita-cerita sahabat Nabi, oh hebat kan? Bilal, orang empat dia dengan batu. Apa Cik John? John pula jadi John. Jom. Kan? Apa dia sebut keluar? Ahad. 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 Tu yang keluar. Empat batu tengah panas pada pasir, buka baju dalam hitam. Bilal ni hitam. Hitam dia bukan sebarang hitam. Kalau kita cat kereta, dia bagi hitam metalik. Kalau cat kereta lah, yang berkilat metalik tu, tu hitam dia tu. Buka baju, letak batu pada pasir tengah panas. Cuba bayangkan. Tapi yang keluar, Mr. John kita tadi beritahu kan? Ahad. 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 Kita kejut anak kita hari Minggu pun, dia keluar benda yang sama. Ahad. 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 Sebab hari Ahad kita nak bangun subuh, tak nak pergi kerja, tak nak pergi sekolah. Sebab dia kata Ahad. 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 Itu beza dia. Kan? Malaikat akan turun pada kita 3 tempat. Orang yang istiqamah. Satu ialah ketika istihdar, ketika kita nak mati, malaikat turun. Malaikat rahmat turun kat kita, bisik kat kita. Bisik kat kita. Relax, relax insya-Allah. Sebab masa istihdar, kita antara bayangan dunia yang kita nak tinggal dengan bayangan akhirat yang kita dah nampak. Sikit-sikit kita nampak dah bayangan akhirat. Masa kita nak mati, masa tu dalam bahasa Arab dia panggil istihdar. Ketika separuh sedar. Kan orang nak mati ni, dia tak kira sana apa yang kita cakap pun dia dengan dunia dia. Kita talqin dia kat dia. Itu saat pertama malaikat akan bersama dengan kita. Allah. Kalau dalam kelas siapa nak malaikat bersama kita semua kat sana. Tapi syarat dia istiqamah. Syarat dia ialah Rabbunallah. Rabb aku ialah Allah. Yang bela aku adalah Allah. Yang beri rezeki aku adalah Allah. Yang berkuasa adalah Allah. Yang mematikan adalah Allah. Yang menghidupkan adalah Allah. Yang menjaga aku adalah Allah. Yang beri rezeki pada aku ya Allah. Nak betulkan tauhid kita. Saat yang kedua ataupun masa yang kedua malaikat bersama kita yang orang istiqamah tadi ialah ketika kita dalam kubur berseorangan. Kubur ni confirm seorang. Bini kita, laki kita yang cakap I love you, I love you, I love you, tak payah percaya lah. Percaya tak kata boleh lah. Okey. Tapi jangan percaya habis 100%. Sebab dia takkan ikut kita masuk kubur. Kita mati, letak dalam kubur, dia takkan masuk bersama kita. I love you apa ni?
Kau nak kira lah. Tapi itu I love you dunia, insyaAllah. Kan? Saat yang kedua, kita berseorangan. Yang ikut kita ke kubur, apa dia? Ahluhu, maluhu, amaluhu. 3. Keluarga dia, harta dia, dan amalan dia. Balik 2, tinggal 1. Balik 2, maluhu, harta kekayaan dia, kereta besar dia, apa semua sekali, orang, dan ahlu, keluarga dia. Balik tinggal 1 lagi, iaitu amaluhu. Jadi kita dengan amalan masuk kubur. Takut tuan-tuan perempuan. Takut kubur ni, saya takut. Saya rasa tuan-tuan perempuan pun takut. Jadi untuk nak bagi tahu kita, nak menenangkan kita, nak menyejukkan kita, ialah dengan cara kita istiqamah. Kita harap sangat-sangat apa yang kita buat dalam puasa ni, insya-Allah istiqamah. Allah bagi kita kemudahan untuk kita istiqamah. Apa saja yang kita buat. Kita puasa ni yang wajib, kita boleh teruskan dengan puasa sunat. Puasa sunat. Puasa hari putih 13, 14, 15 boleh. Puasa Isnin Khamis boleh. Puasa selang sehari boleh. Puasa sunat apa saja kita latih. Sekali sebulan. Puasa hari apa? Yang 1 hingga 9 Zulhijjah, kan? 1 hingga 9 Zulhijjah. Puasa banyak lagi. Puasa Muharram 9 dan 10. Banyak. Kita boleh pilih. Jangan puasa 30 hari ni, tunggu yang seterusnya puasa tahun depan Ramadan. Jadi puasa kita boleh teruskan. Infak yang kita duk bagi RM1, RM5, RM10 tu, kita boleh teruskan. Bagi makan, tu tengok jadual tu. Sekali bagi makan kos dia 350, kita boleh teruskan. Sikit tak? Apa lagi kita buat? Ziarah, kan? Ziarah orang sakit, kan? Jiran tetangga bagi hampa, tolong bantu, kita boleh teruskan. Zikir boleh teruskan. Tadarus pun boleh teruskan sebenarnya. Tak ada orang marah pun. Tadarus di bulan, bukan bulan Ramadan, teruskan. Cuba buat supaya kita terikat dengan amalan istiqamah tadi. Dan saat ketiga malaikat akan bersama kita ialah ketika hari kebangkitan. Malaikat akan bersama kita. Malaikat cakap apa dia? Apa dia? Malaikat cakap alla takhafu wa la tahzanu. Ini kesan nombor 2. Kesan yang pertama tadi ialah malaikat akan bersama dengan kita di 3 tempat. Kesan yang kedua ialah tenang kita. Tenang. Bila malaikat cakap alla takhafu wa la tahzan, kita nak mati, malaikat kata jangan takut. Nampak tak? Malaikat dah tidur. Alhamdulillah. Sebab tu orang mati ni sunat disegerakan. Apatah lagi kita tahu dia tu orang baik. Sebab dia kata Allah lambat. Aku nampak dah tu. Tak payah. Tu kalau orang dalam ICU, CCU, dalam hospital, bukan boleh cakap lah, dia dah nampak tak, Allah bestnya, cabut dia wahai aku, kan. Kadang-kadang brain death, kan. Dah mati dah sini. Kalau biasa doktor cakap lah cabut, memang habis nyawa. Tapi wallahualam itu usaha kita lah. Usaha orang yang hidup. Takat mana kita boleh bantu, kita bantu, kan. Tapi bagi orang mati, orang nak mati, itulah sangat-sangat gembira. Dia dah tengok apa yang dia nak. Yang kedua, kesan yang kedua ialah tenang. Sebab apa dia? Ucapan daripada malaikat tadi, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Dalam kubur dia bersama dengan kita, dengan amalan-amalan kita, dan hari kiamat pun dia bersama dengan kita. Cuma kita takut. Tadilah bila kita baca Quran, tak baca Quran, tak fokus Quran, kita tak tahu siapa Allah, kita tak tahu cara yang betul kita sembah Allah. Nabi duk bagi dekat Telaga Kausar untuk minum umat dia. Tiba-tiba kita yang duk semayang ni bercahaya ni, anggota-anggota wudu kita bercahaya. Disebut dalam satu hadis sahih, kan, anggota wudu. Jadi Nabi kenal ini umat aku. Dia pun pergi dekat Telaga Al-Kausar nak minum dengan bantuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sekat, tak boleh pergi. Nabi tanya malaikat, kenapa kau halang dia tak datang ke tempat aku? Sebab malaikat kata, di dunia ni dia tidak beramal seperti mana yang kau buat. Bila Nabi tahu macam tu, Nabi sendiri yang halau kita balik. Lari 3 kali disebut dalam hadis tu.
Allah, tuan-tuan puan-puan mintalah doa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kau Maha mendengar, Kau Maha mengetahui ya Allah. Kami mohon sangat-sangat ya Allah, di hari akhirat nanti ya Allah, pilihlah kami dibangkitkan bersebelahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah untuk kami hidup dan beramal sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, berilah kami syafaat Muhammad ya Allah, kurniakanlah kami syafaat Muhammad ya Allah. Berilah kami dan kurniakanlah kami ya Allah syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk kami beramal ya Allah, untuk kami hidupkan sunnah dalam hidup kami ya Allah. Kami lemah, kami dhaif, kami hina ya Allah. Kami mohon sangat-sangat ya Allah, berkat Ramadan yang akan berakhir ini ya Allah, teruskan istiqamahkan kami dalam kemuliaan-Mu ya Allah, dalam keredaan-Mu ya Allah. Pilihlah kami menjadi ahli syurga-Mu ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Tuan-tuan, puan-puan, kesan yang ketiga ialah janji syurga. Dalam ayat ini disebut wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah janjikan kepada orang yang betul-betul yang kata qalu rabbunallah summa istaqamu, syurga akan dapat. Kita akan dapat syurga. Orang muttaqin, hadiah dia adalah syurga. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi ialah malaikat akan bersama kita di 3 tempat, 3 masa tadi. Yang kedua, perasaan tenang dalam diri kita dengan ucapan jangan sedih, jangan takut. Dan yang ketiga ialah janji syurga yang Allah sediakan untuk mereka yang bertakwa. Yang bertakwa dan juga istiqamah tadi. Yang keempat, ini disebut dalam surah Al-Jin ayat 16. Juga ada kaitan dengan mereka yang beristiqamah, iaitu akan mendapat rezeki yang luas dan juga melimpah ruah. Rezeki kita. Walaupun kita istiqamah, bukan senang nak istiqamah ni. Bukan senang. Benda kecil macam ni kadang-kadang. Siwak, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Bukan senang. Walaupun kita nampak simple. Budak tadika yang belajar ni. Nak baca doa ketika makan, bukan senang. Betul. Nak baca doa ketika bangun tidur. Kadang-kadang kita bangun tidur terus tutup. Sini bawa ingat doa. Lepas tu dibaca dalam doa dia, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tak apalah. Dah lupa tadi. Kan? Tapi bukan senang kita nak amalkan sunnah. Sebab tu lelah kita nak amal sunnah, anggaplah ianya lillah. Lelah kita tu lillah. InsyaAllah akan ada ganjaran yang menanti kita. Lelah. Kadang kita terpaksa buat tampalan untuk kita ingat nak keluar rumah, apa baca doa dia. Nak masuk rumah, apa doa dia. Nak naik kenderaan, apa doa dia. Doa ni penting tuan-tuan, puan-puan. Dalam Quran penuh dengan doa. Kan? Nabi Allah ajar dengan doa. Nabi Ayub, kan? Kita dengar cerita dia kan, musibah yang melanda, harta dia habis, anak pinak dia habis, selesai dia dengan sakit dia. Selepas 18-17 tahun baru bini dia cakap, bang, mintalah doa dengan Allah. Berapa lama kita hidup? Kita hidup dah 70 tahun. Aku malu, baru 17 tahun aku sakit. Aku malu. Tu pun dia dalam Quran sebut apa dia, doa dia, Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa kesusahan dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tak sebut betul-betul direct to the point. Malu dia dengan Allah. Lepas 17 tahun baru dia angkat tangan, Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa kesusahan. Habis harta dia hilang. Anak dia semua mati. Kuasa dia habis tak ada. Tinggal bini dia seorang je, 17 tahun. 17 tahun bersama dengan dia. Lepas 17 tahun baru dia doa ni, wa anta arhamur rahimin. Dan Allah bila dengar sekali saja Nabi Ayub doa, terus fastajabna. Allah mustajabkan doa.
Hebat. Jadi doa-doa dalam Quran ni kita kena kutip dan juga amal. Nabi Ibrahim ketika dalam api, apa yang dia doa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Yunus dalam perut ikan, kira-kira logik, dalam perut ikan 40 hari ni mati. Betul tak? Mati dengan asid dia, dengan apa proses penghadaman ikan tu mati kita. Tapi doa zikir yang Nabi Yunus baca apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kuntu dibaca pelan-pelan sikit tuan-tuan. Takut jadi dia terakun dengan kuntum minaz zalimin. Kuntu minaz zalimin. Kalau kita tak jaga situ, baris dia akan termasuk kuntum minaz zalimin. Kuntum kita kata kepada Allah adik. Tak betul kan? Kuntu aku daripada zalim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Allah keluarkan dia balik. Hebat doa-doa ni. Dan akhir sekali ialah dalam surah An-Nahl 97. Nahlu ke-60 saya tulis. Saya tak ingat. 97 hayatan tayyibah. Itu kita akan dapat untuk orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah akan dapat 5 kesan terbaik dalam hidup dia. Yang pertama saya ulang balik, iaitu malaikat akan sentiasa bersama dia, terutamanya ketika 3 saat yang paling kritikal: saat nak mati, saat dalam kubur, saat hari kebangkitan. Yang kedua, perasaan tenang dan bahagia. Yang ketiga, janji syurga yang Allah sediakan untuk kita. Yang keempat, luas rezeki kita, melimpah ruah. Dan juga yang kelima, hidup kita jadi baik. Allah akan baikkan hidup kita. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sebagai solusinya penutup pada hari ini, insya-Allah, bagaimana kita nak aturkan agenda kita. Agenda kita untuk kita dapatkan istiqamah ni, kita cuba 2S. 2S. S yang pertama ialah sahabat. Carilah sahabat yang baik. Lepas ni lah, sekarang boleh hintai dah. Boleh hintai-hintai yang jadi kawan rapat kita. Dan kedua ialah pilihlah suasana yang baik. Sahabat dan juga suasana. Kita nak berkawan dengan semua, tapi untuk kita nak belajar sesuatu dengan dia dan juga dia memberi kesan kepada kita, carilah, pilihlah sahabat yang boleh membantu kita dunia dan juga akhirat. Yang kedua tadi apa dia? Suasana. Suasana apa yang kita rasa baik? Kalau rumah maghrib dengan isyak, kita banding maghrib dengan isyak di surau, apa yang lebih baik? Pilihlah suasana yang baik. Kan? Kalau tempat kerja ataupun lepas subuh ataupun lepas asar, kita ada pilihan untuk kita memilih 2S, sahabat dan juga suasana. Dengan cara tersebut, insya-Allah sedikit sebanyak akan membantu kita. Apa yang kita duduk berlumba-lumba, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ni, kan, bersegeralah untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipermudahkan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan kita seterusnya selepas ini. Saya berdoa untuk diri saya dan juga tuan-tuan, puan-puan, berakhirnya waktu kita untuk Isyraq, dan kita boleh terus sembahyang Isyraq nanti 15 minit. DCP dia 15 minit selepas naik matahari. 15 minit selepas naik matahari kita boleh dah mulakan sembahyang sunat Isyraq 2 rakaat. Dalam satu hadis beritahu, siapa yang duduk lepas subuh sampai naik matahari, kemudian dia masuk Isyraq, dia sembahyang 2 rakaat, maka dia akan dapat pahala haji dan juga umrah yang sempurna. Nabi ulang 3 kali, yang sempurna, yang sempurna. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, syukur. Yang kedua, insaf. Yang ketiga, harap. Yang keempat, azam. Yang kelima, takut. Masukkan doa-doa kita, insya-Allah dengan cara tersebut
kita dapat beramal dan menunjukkan komitmen kita untuk nak pastikan bahawa agama yang kita bawa adalah agama yang terbaik. Agama ini jugalah kita akan bentangkan depan Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min mutaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min mutaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min mutaqaika minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, pilihlah kami mereka yang merdeka dan bebas daripada neraka-Mu ya Allah. Kami takut neraka-Mu ya Allah. Kami takut azab-Mu ya Allah. Pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami ya Allah. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan nasuha mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami sebelum kematian kami ya Allah dengan peluang untuk kami bertaubat yang diterima oleh-Mu ya Allah. Warzuqna indal mauti syahadatan an la ilaha illallah. Kurniakanlah kepada kami di saat kematian kami ya Allah dengan kalimah yang mulia la ilaha illallah. Warzuqna ba'dal mauti jannatan wa na'ima jannatal firdausil a'la. Dan kurniakanlah kepada kami selepas kematian kami dengan ganjaran hadiah syurga-Mu ya Allah. Syurga firdaus ya Allah. Syurga firdaus ya Allah. Syurga firdaus ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, kami mohon syurga-Mu ya Allah. Kami mohon ganjaran firdaus-Mu dan segala apa amalan kami, segala apa pertuturan kami ya Allah. Kau kurniakanlah untuk kami mudahkan mendekatkan diri kami dengan redha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami ya Allah, ibu bapa kami ya Allah, anak isteri kami ya Allah, keluarga kami, jiran tetangga kami, sahabat dan kami ya Allah, dan mereka yang belum lagi kenal Islam ya Allah. Jadilah kami asbab untuk mereka dapat hidayah-Mu ya Allah. Jadilah kami asbab untuk mereka dapat hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami asbab untuk mereka dapat hidayah-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil